bagi surah Taubah ke surah akhir. Muka surat 207 ayat 123 ayat 123. Muka surat 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Sambungnya surah Taubah. Panduan Allah SWT untuk muamalah dengan orang kafir. Bila orang Islam ni berkuasa, memiliki kuasa satu negara, Allah Taala begitu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, perangilah orang kafir yang berhampiran dengan kamu, wal yajidu fikum ghilzah, sehingga dia rasa
kekerasan daripada kamu. Wal yajidu fikum, sehingga dia rasa Allah Taala bagi tahu, perangilah dia. Sama ada perangi dengan apa? Dengan bayan, dengan penerangan, dengan ajak gitu. Ataupun dengan kekuatan. Yang pentingnya Allah Taala bagi tahu supaya orang kafir ni rasa tak selesa untuk muamalah dengan orang Islam selagi mana mereka duduk dalam kekufuran. Ini zahir kita nampak macam tu, tidak sebenarnya ini cara Allah SWT bagi panduan pada orang mukmin supaya orang kafir ni jadi muslim. Kena muamalah Islam konsisten, sama-sama Islam, tak muamalah dengan orang fasik. Kita tak boleh buat berlemah lembut. Kalau kita ada kuasa, kalau kita ada kemampuan, kalau kita ada kemampuan, maka kita kena tunjuk rasa tidak selesa tu. Sebab apa? Semata-mata kerana dia kafir. Biar dia sentiasa fikir, tujuan dia supaya dia kembali pada Allah. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Ketahuilah bahawa Allah Taala bersama dengan orang yang bertakwa. Jangan kamu takut. Kemudian sambung semula tentang sifat munafik. Ini bahagian akhir. Wa idza ma unzilat surah, bila diturunkan Quran, apa-apa surah, maka kamu akan dapati orang munafik buat nganyi, man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi iman. Maka orang munafik akan tanya, siapa dia di kalangan kamu ni tambah iman dia ni? Tambah iman. Ini nganyi buat bersenda kan. Sebab sifat orang mukmin kan? Sifat orang mukmin ni bila dibaca ayat Allah SWT bertambah iman dia. Jadi bila turun tu dia buat nganyi, siapa dia tambah iman hari ni? Siapa dia hari ni bertambah iman? Dengan khabar turun ayat baru, mempersenda. Allah Taala begitu, fa ammal ladina amun, ada pun yang beriman, bila turun dia mana surah baru, ayat baru, fazadatuhum iman, bertambah iman mereka, dan wahum yastabshirun, mereka bergembira. Ini sifat orang mukmin. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, ada pun orang yang mana dalam hati mereka ni ada penyakit nifak. Bila turun ayat ni, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, bertambah pada mereka rijsan ila rijsihim. Bertambah apa ni? Rijsan di sini dengan mana nifak, bertambah nifak mereka kepada nifak yang sudah ada sebelum ni. Jadi bertambah nifak mereka, bukan bertambah iman. Orang lain bertambah iman, orang mukmin. Orang munafik ni bertambah nifak dia. Nifak ni kekufuran sama. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Ini munafik menyembunyikan kekufuran dalam hati dia. Ada nifak tu Allah Taala suruh tadabbur, suruh beki. Awala yarawna annahum yuftanun, Allah Taala begitu. Kamu tak perhatikan mereka ni? Tak. Diuji pada setiap tahun ni sekali ataupun dua kali ataupun berkali-kali. Tak. Allah Taala telah datang dah untuk tarbiyah orang munafik sendiri. Tak, mari musibah ni supaya mereka muhasabah, tak kembali semula pada Allah. Tapi thumma la yatubun, tapi mereka tidak mahu kembali pada Allah. Walahum yadzakkarun, dan mereka tidak mahu ambil pengajaran daripada musibah-musibah yang Allah SWT datangkan untuk mereka kembali pada Allah. Bahkan Allah Taala gambar, wa idza ma unzilat suratun, mereka bila diturun surah, nazara ba'dhum ila ba'din, tak, dia bagi tengok sama-sama puak dia, tak bagi kheling puak dia. Kalau bunyi kata ada baru bagi tengok. Bila maknanya dalam masjid bila Nabi baca ke tak, dia bagi jeling puak dia, dia ada. Nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin, tak, kemudian dia pun buat isyarat ada repasia kita tak? Kalau tak ada repasia, summan sarafu, tak, maka dia tubik sislu ngai, summan sarafu. Karena sikap mereka begini, sarafallahu qulubahum, dan Allah Taala palingkan kebenaran ni, kefahaman ni daripada hati mereka. Allah beritahu, bi annahum qaumun la yafqahun, maka jadilah mereka kaum yang mana tidak dapat memahami hakikat agama, sikap berkenaan dengan sikap mereka. Kemudian ayat akhir, dua ayat akhir ni ayat masyhur kan. Tak, ayat masyhur tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala letak dalam surah Taubah. Mana ayat akhir ni, laqad ja'akum rasul, Allah sesungguhnya telah datang pada kamu seorang rasul daripada kamu sendiri, daripada Arab. Tak, surah Quran itu pada orang Arab. Azizun alaihi ma anittum, Nabi, Allah Taala gambar kepada Nabi ni rasa berat sangat kalau menimpa kamu musibah, anittum.
azizun alaihi ma anittum. Terasa sangat berat pada baginda gapo dia ma anittum, apa yang menimpa kamu berupa musibah-musibah, sama ada dunia lebih lagi akhirat, neraka. Musibah-musibah neraka. Harisun alaikum, dia sangat ingin keselamatan kamu, kebaikan kamu atas dunia ni, akhirat nak suruh kamu masuk syurga. Itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Tetapi mukmin ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rauf, sangat rahim, sangat kasih belah, dia sangat pengasih. Ajib Allah Taala datang ke akhir. Apa datang ke akhir surah ni? Mana nak suruh supaya kita sikah dengan Nabi. Percaya sudahlah pada Nabi. Nabi tak ada kepentingan kamu-kamu. Nabi ni seorang yang Allah Taala bagi tahu ni sifat dia. Tak. Musibah menimpa kita dia sangat susah hati. Tak. Sangat terasa. Jadi orang lagu ni maknanya tujuan dia supaya kita tibak sunnah dia sungguh-sungguhlah, pegang sungguhlah. Tak, dia ni lebih daripada pok kita ni. Tak, ingin kebaikan. Kesusahan yang menimpa kita atas dunia ni, makna ajaran-ajaran dia semua ni kerana kasih sayang dia pada kita. Tak, sepatutnya kita sikap. Ikut ya. Tak payah nak bijak dah. Puakan percaya terus. Tapi fa in tawallu, tapi kalau kamu berpaling juga, Allah Taala ayat pada Nabi, aqul hasbi Allah, maka ucaplah wahai Muhammad, hasbi Allah, cukuplah Allah. La ilaha illahu, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Hanya kepada dia tempat aku bertawakal. Dialah Rabbul, pemilik arasy, pencipta arasy yang agung. Ayat ni masyhur. Masyhur di kalangan kita sekarang ni. Tapi tidak ada satu hadis pun mana ayat ni jadi amal ni. Tak ada amalan ni. Ayat ni bukan ayat ni kita baca surah ni akhir kan supaya sikap ittiba Nabi. Dia bukan berkenaan dengan ada orang ajar ayat ni amalan ni dibaca ke sikit-sikit dapat pahala sikit-sikit. Ini tidak ada kaitan. Tak ada satu hadis pun. Adalah satu hadis dalam Tabarani, hadis daripada Anas bin Malik. Tapi bukan semua ayat ni. Ayat ni hasbi Allahu la ilaha illahu. Capu hadis. Tak. Hadis daripada Anas bin Malik itu pun hadis berkenaan dengan bila kita takut pada pemerintah yang zalim, orang mari nak bunuh kita, ke nak tangkap kita, ke nak gabar kan tak? Dia ada doa lagi. Tak. Dan akhir sekali hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu tak ada masalah. Tapi baca laqad ja'akum rasulun, dia tak tahu gawa dia. Tak. Sebenarnya ayat akhir ni selepas cerita daripada awal surah ni supaya gapo dia? Supaya taat pada Allah. Tak. Surah ni, surah Taubah yang kita baca ni, Allah Taala akhirkan kisah dengan 3 orang sahabat di Tabuk ni. Tak. Ada je sedikit rasa tidak ingin mahu menyempurnakan perintah Allah. Bagaimana Allah Taala buat? Surah ni sebenarnya nak gambar kepada kita betapa besarnya perintah Allah ni. Betapa besarnya perintah Allah ni. Dan perintah Allah pula daripada panduan Nabi SAW. Dan Nabi lagu ni, orang lagu ni, Allah sendiri nak datangkan perintah dia, hukum dia ni seperti mana Allah Taala sudah bagi tahu dah ayat ni. Allah Taala tak ada tentang dia sini sebab kita baca daripada awal lagi. Dari surah apa dia? Dari surah An-Nisa Allah Taala bagi tahu kenapa dia datangkan ahkam hukum-hukum ni. Sebab yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah Taala ingin bantu kita. Allah nak kita ni kembali pada dia. Dari surah ni pula Allah Taala tambah dari surah lepas ni kita baca, wallahu yad'ukum ila darisana. Allah ajak kamu ke syurga dia. Ni daripada pihak Allah, jelas dah. Ni Allah Taala gambar keadaan Nabi pula. Ayat akhir ni sebenarnya kalau dibaca ayat ni menyebabkan kita ni berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ni kita nak baca ayat ni saja. Sunnah Nabi tak tahu ke mana. Sebenarnya nak suruh kita faham mana orang lagu ni yang telah dilantik oleh Allah SWT sebagai pemimpin kita, sebagai keruah kita, yang mana sifat baginda azizun alaihi ma anittum. Apa saja musibah yang menimpa kita, dia rasa susah hati. Dak musibah dunia apa tak lagi akhirat neraka. Nabi sangat susah hati. Allah nak gambarkan. Lepas tu harisun alaikum, nak sangat kebaikan kepada kita. Tak, kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Dan Allah Taala bagi tahu wabil mukminin, dan Nabi ni berkenaan dengan orang mukmin ni sangat kasih belas, sangat mengasihi. Jadi kalau sifat mana kedua kita lagu ni sepatutnya kita taslim pada dia. Ikut ya. Tak sunnah dia. Dia kita kena percaya. Tak kena rasa besar sunnah Nabi. Hari ni tak dengar makin tinggi ngaji, tak ngaji usul fiqh kan, khususnya lah ulama-ulama. Tak sunnah Nabi ni tak dengan usul fiqh ni Nabi suruh tu jadi tak apa tak buat. Dia jadi lagu tu pula jadi. Tak apa sunnah Nabi kita perhati. Tak bila dia mahal agama,
Tak dengan kaedah-kaedah ilmu alat ni tak. Maka dia guna ilmu alat tu bagaimana supaya perintah Nabi itu tak buat tak apa, dia jadi lagu tu. Sepatutnya kita ni orang sifat lagu ni orang kita kabur-kabur agama, kalau suruh tu maksudnya kita lagu mana? Kita ikut ya. Kita guna usul fiqh kita guna ilmu kita, kemahiran kita, kecerdikan kita bagaimana untuk sempurnakan perintah dia. Bagaimana nak jadi seperti ni? Ni tak ni jadi terbalik pula. Kemahiran agama, kepandaian bahasa, kepandaian ilmu alat, kepandaian usul-usul ni digunakan bagaimana supaya tak ikut Nabi tak apa. Nabi suruh pakai tangan kanan, tak apa. Nak pakai tangan kiri juga. Tak, Nabi kata biarkan dia janggut, sipelah janggut. Kita kata tak apa kat janggut. Cukup janggut tak apa. Dia jadi lagu tu. Sunat ya. Nabi kata rapat sah, tak apa jarak sah. Tak. Nabi kata tak. Maknanya kain kamu tu seluar-seluar kamu atas daripada buku lalin, tak apa. Jadi percakapan Nabi ni kerana usul fiqh, kerana kefahaman itu jadi langgar belakang. Sepatut kita depan Nabi ni tak. Bayangkan kita depan Nabi lagu mana. Tak. Nabi kata gitu-gitu. Sahabat ni Nabi tengok pakai mah, tak. Jari dia Nabi ambil, Nabi buai. Tak. Nabi nak menyatakan kemarahan dia. Tak. Lepas Nabi kira sahabat lain ayat, ambil semula lah. Tak. Sebab apa? Sebab Nabi bukan rakyat benda Tuhan dah. Tak. Nabi bukan rakyat benda Tuhan. Sahabat lain semua faham lagu tu. Tu dia pun faham lagu tu juga. Tak, dia tak kata ke mah Tuhan dah, tak boleh guna. Tapi hari tak boleh pakai, orang lelaki tak boleh pakai. Yang Nabi nak ayat tu Nabi buat tu. Tapi oleh kerana Nabi telah buat, dia kata Nabi telah buat, aku nak ambil semula. Tak ambil dah. Tak ambil dah. Udah tak ada apa tu. Tapi tengok sahabat, hubungnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kita kena bina. Hak ni kekuatan. Barulah kita akan selamat. Kalau ke Allah Taala suruh azziru. Allah Taala bagi tahu, okey, kita baca surah A'raf. Allah Taala bagi tu sifat dia dari Taurat lagu mana. Allah Taala ayat pada ahlul kitab. Dan di antara sifat Nabi kamu kena apa? Wa azzaruhu wa nasaruhu. Azzaru ni apa? Hendaklah kamu kena takzim dia. Kena hormat dia sungguh. Barulah bantu dia. Dia kena ada Nabi ni cakap pada dia. Tak. Kita kena takzim kan. Tak, kita kena rasa besar. Tak, kalau dia kata gitu, kita buat gitu. Tak, ikut bagaimana guna kecerdikan kita sepatutnya digunakan, bagaimana untuk sempurnakan perintah Nabi. Sebagaimana kita guna kecerdikan bagaimana untuk sempurnakan perintah Allah SWT. Dia hak ni sebenarnya surah Taubah ni nak ajar pada kita. Sebab tu Allah Taala datang ke akhir ni kisah berkenaan 3 orang sahabat yang bertaubat. Sebab apa? Dia melakukan kesalahan apa? Kesalahan bagi kita dengan otak kita zaman kita sekarang ni tak ada gapo tu. Tapi tengok bagaimana Allah SWT gambar ke kemurkaan dia. Tak, 40 hari boikot. Tak. Siapa dia? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah. 3 orang sahabat ahli Badar. Ka'ab orang muda, 2 orang tu tua belakang dah. Tak, Hilal bin Umayyah ni tua dah. Tak kita buk kita sepatutnya bapa tak mari tu. Tak apa, tua dah. Excuse lah. Tak Nabi tak benar. Padahal apa yang tak berlaku pun. Bagaimana Nabi marah? Bagaimana Allah sana sendiri marah pada 3 sahabat. 40 hari tidak dibenarkan bercakap. Kemudian tambah lagi 10 hari. Dalam masa 10 hari pisahkan suami isteri pula. Pisahkan suami isteri. Kemurkaan Allah SWT. Apa jadi lagu tu? Sebab apa? Sebab tidak ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah SWT. Tidak mahu menyempurnakan perintah Allah SWT. Dan kisah munafik banyak ni contoh orang yang tidak mahu menyempurnakan perintah Allah ni. Semua munafik diceritakan. Allah Taala bagi tahu bersumpah tak suruh jihad, tak suruh jihad. Kalau suruh sedekah, tak suruh sedekah. Suruh walak pada orang mukmin, tak suruh walak. Semua perintah-perintah Allah Taala. Sebab Allah Taala zahir kan. Ini contoh manusia yang mana tidak mahu menyempurnakan perintah Allah SWT. Dan Allah Taala telah gambar kepada kita betapa murkanya Allah Taala. Orang lagu ni kalau zahir dia batin dia tak sempurna. Kan sahabat 3 orang tadi zahir mereka tak batin tak ada masalah. Batin memang orang sempurna mau ni dia ingat tak apa. Tak, sebab Abi Malik dia bagi tahu. Dia bagi tahu pada Nabi, buat apa tak pergi? Dia tak lewat alasan. Dia bukan tak sigi, tapi kerana keadaan tu. Keadaan dia dengan dunia yang ada, dia duk sibuk kat tu menyebabkan dia jadi tak apa, kali tak pergi kan. Tak. Kak Abi Malik dia tangguh. Hilal ni sibuk dengan keluarga. Murarah ni tak tetamu mari. Dan anak beranak mari. Duk mai tangguh duk serah. Nabi tak marah kali-kali ni munggu sebelum ni kita pergi sok modah. Kali ni ya. Ini kan mereka bukan tak segi. Tak. Mereka ni orang mukmin yang sebenar. Tapi tengok Allah SWT muamalat lagu mana. Allah SWT bukan setakat tengok hati, Allah Taala tengok amalan juga.
Tak. Hati molek pun, tapi amalan tak serupa tu tak boleh. Dia nak serupa belaka. Hati gitu, amalan gitu. Ni Allah Taala nak orang mukmin. Mari surah Yunus. Surah Yunus ni ajib ni. Tu berarti surah Yunus. Tak berapa surah Yunus mari. Tak. Kita ada 114 surah. Kita ada surah Nuh, Rasul yang mula-mula. Tak. Kita ada Nabi Ibrahim, surah Ibrahim. Tak. Milah kita ni Allah Taala perintah supaya kita ikut milah. Dalam Quran ni ada surah Muhammad. Tapi Allah Taala Rasul mula-mula sekali Rasul Allah Taala sebut Yunus. Lepas tu kenapa kita baca dah surah apa? Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Anfal, Taubah. Apa surah? Ni surah Yunus. Berapa Yunus? Bukan saja. Oh mari Yunus. Sedangkan Yunus ni lepas surah Isra. Kalau ikut turutan dia lah, ikut turutan nuzul ni, selepas surah Isra, surah Yunus. Ada surah kita baca An-Namlu, Al-Qasas, Isra, kemudian surah Yunus. Tak, ikut turutan dia. Sebab tu bahasa surah Yunus lebih kurang dengan surah Isra. Tak. Dia Allah Taala letak selepas surah Taubah. Dia Rasul mula-mula yang Allah Taala sebut Yunus. Tak, bukan kata Nuh. Sepatut kalau kita kata kalau logik kita kan, sepatut letak surah Nuh lah, sebab dia lah Rasul mula-mula sekali diutuskan. Tak. Ataupun letak Ibrahim lah sebagai milah kita, ataupun Nabi kita sendiri Muhammad. Tak. Tidak, Allah Taala tak tempat lain. Sini Allah tak Yunus. Apa Yunus? Sebab Yunus ada kaitan dengan surah Taubah ni. Yunus ada kaitan dengan surah. Kaitan lagu mana? 3 orang sahabat. Tak. Ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah. Tak pergi tabuk. Tak menyebabkan kemurkaan Allah. Ni sahabat. Ni di antara para anbiya. Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam tak meninggalkan medan jihad, meninggalkan medan dakwah dia tanpa perintah Allah SWT, tanpa menyempurnakan perintah Allah. Ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah SWT. Tak, Nabi Yunus dia meninggalkan. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan nak. Allah Taala gambarkan bagaimana Nabi Yunus meninggalkan medan dakwah dia. Kalau nak marah pada kaum dia ni, dakwah bertahun-tahun. Dan Nabi Yunus ni Nabi sallallahu telah pesan pada kita, jangan kita anggap bahawa harta Nabi kita lebih baik daripada Yunus. Tidak. Tak. Bagaimana Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuluh-puluh tahun dah dakwah ni. Tak. Tapi Allah Taala telah jadikan takdir Allah, qaddar Allah ni sebagai panduan kepada manusia sampai hari kiamat. Gapo dia Allah Taala nak? Tak. Daripada hamba. Bagaimana sepatutnya hamba ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba dengan Allah Taala ni taslim. Hamba ni tak gerak. Bila tuan dia kata pergi situ baru pergi situ. Tuan dia kata pergi sini baru pergi sini. Ni hamba. Kalau tuan kata pergi situ lepas tu balik sendiri, ni bukan hamba. Ni orang yang derhaka. Sebab tu Allah Taala gambarkan dalam Quran Nabi Yunus ni, idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika mana Nabi Yunus abaqa. Allah Taala panggil abaqa. Abaqa ni apa? Hamba yang derhaka. Hamba yang dah. Allah Taala panggil Nabi Yunus ni hamba yang derhaka. Idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika mana hamba yang derhaka itu masuk atas kapal. Allah Taala gambar lari ni atas kapal. Bawa. Tak, Allah Taala belum datang perintah Allah Taala lagi. Tak, mendahului perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata duduk situ, tapi dia tinggal kaum dia. Betul Allah Taala letak sini, baru dia masuk dengan surah. Nak bagi tahu pada kita apa dia? Ikut saja apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu akhir surah Yunus, Allah Taala kata apa? Wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Akhir dengan ayat akhir. Oleh kerana itu wahai Muhammad, ikutlah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Tuhan kamu wahai Muhammad. Lepas tu sabar sehingga Allah Taala buat keputusan. Sehingga Allah Taala dia Allah dah sebaik-baik yang datang ke hukum. Baru kita nampak. Sebab tu surah Yunus mulai dari sini bukan surah lain. Tak. Surah Yunus nak ingat pada kita. Dia qadiyah biar kita nampak bila kita baca Quran apa dia Allah Taala nak. Nak pada kita taslim pada dia. Nak pada kita tunduk pada dia. Tak percaya siqah tetap kitab dia. Jadikan kitab dia sebagai panduan. Tak jadikan kitab dia sebagai panduan sungguh-sungguh. Bukan dakwah daripada mulut kita Allah sunnah Allah kita tak tahu ke satu. Tak tahu ke satu. Bahkan dengan sebenar-benar kena rasa cukup dengan kitab Allah. Mari surah Yunus. Haji nama surah Yunus, kisah Nabi Yunus tak siapa kata apa? Tak siapa suku. Tak siapa separuh muka surat. Tak sikit lah. Tapi tajuk dia surah Yunus sebagai peringatan, sebagai simbol kepada kita di kalangan para anbiya yang tidak menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Allah Taala telah hukum
Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus telah taubat dah. Dia Allah Taala sendiri telah puji dia, Allah Taala telah ampun dosa dia, Allah Taala telah angkat dia. Telah muliakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Dak huruf muqatta'ah. Mari kurang dia mim. Dak sebelum ni alif lam mim. Dak alif lam mim ni tukar mim dengan ra. Maksud dia apa dia? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Tilka ayatul kitabil hakim. Tengok ni. Mukaddimah Quran pun tentang Quran dah. Dak. Kembali semula kalau kita tengok daripada surah A'raf semula, sambung surah. Mana dua surah Anfal dengan Taubah ni bagi tahu pada kita setara mana kena ikut wahyu. Setara kalau berhajat pada pedai-pedai, berapa dak apa pun keadaan, tak boleh buat alasan. Hatta seperti mana yang berlaku pada 3 orang sahabat, tak boleh buat alasan. Dak. Buat alasan. Dak. Ni kembali semula. Sama dengan surah A'raf. Dak. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Allah Al-Kitabil Hakim. Sebuah kitab yang penuh dengan hikmah. Kata putus hakim ni tak kata putus. Tentu dah kata putus nak sebagai kitab sebagai kata putus ni dia mempunyai maklumat yang sebagai hakim. Hakim nak buat kata putus lah ke mana? Tentu yang memiliki ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna. Tetapi nak buat kata putus tu. Jadi Allah Taala bagi tahu ni kitab dia ni. Seperti mana Allah SWT Al-Hakim, kitab dia pun Al-Hakim. Kerana ilmu ni ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kritik. Sebab surah ni surah yang mana diturunkan di Mekah. Dua surah di Madinah. Surah A'raf di Mekah, kemudian Anfal Madinah, Taubah Madinah. Ni surah Mekah semula. Surah Mekah semula. Akana linnasi ajaban an auhayna. Adakah manusia rasa pelik bahawa kami wahyukan kepada satu orang di kalangan mereka, manusia sendiri. Dan Allah dah tunjukkan sifat para anbiya, sifat nabi, sifat orang yang diwahyukan kepada yang mula sekali an anzirin nas, bagi peringatan pada manusia. Dia bagi berita gembira kepada orang yang mana beriman bahawa bagi mereka ni qadama sidqin, bagi orang yang beriman ni kepada dia qadama sidqin inda rabbih, ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bimbang. Qala al-kafirun in hadha la sahirun mubin. Tapi orang kafir ni bila mari wahyu daripada Allah SWT, penerangan daripada Allah, kita Allah ni, maka dia tuduh ini adalah sihir. Kemudian cerita tentang Allah. Apa kena taat pada Allah? Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kamu ni adalah Allah. Pencipta kamu, pemelihara kamu adalah Allah. Siapa dia Allah ni? Alladzi khalaqas samawati, yang jadikan langit-langit dan bumi dalam masa hari. Sekali lagi mari. Summastawa ala yudabbiru. Tengok tu. Kemudian dia istawa 'alal arsh yudabbirul am. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arsh dalam keadaan apa? Yudabbirul am. Mentadbir segala sesuatu, mentadbir segala urusan. Alif lam tu alif lam al-amru tu alif lam istighraqiyah dipanggil. Mentadbir segala sesuatu, ataupun mentadbir dengan sempurna segala sesuatu. Sebab istawa tu dia ada makna tamamut tadbir, dipanggil tamamut tadbir. Dia maksud dia tamamut tadbir. Dia bukan masalah duduk, dia tak ada kaitan dengan duduk. Kita seperti mana kita bahadah kan, ada istawa ni tak ada sikit apa makna duduk. Dia ada makna duduk dengan berarti makna berada. Itu boleh. Tak ada masalah. Tapi seperti mana Allah Taala bagi tahu dalam surah Haji. Tengok surah Haji. Allah Taala cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Fa iza stawaita anta 'alal fulki. Tengok. Fa iza stawaita anta pada Nabi Nuh AS alal fulki, tengok istawa ala alal fulki faqulil hamdulillahilladzi hadana, maka ucaplah maka kalau terjemah itu lagu mana, bila kamu berada di atas kapal, berada situ adakah duduk caca, orang Kelantan kata duduk caca, mana duduk caca, lagu mana duduk caca. Kelantan yang boleh guna ni satu kalimah apa dia, caca dengan duduk. Ada juga kalimah mustahil. Maknanya Kelantan ni otak dia hari kita tak jumpa kita baca mantik kan tak? Maknanya mana boleh satu benda tu caca dengan duduk mana boleh duduk sekali. Sama ada caca atau duduk. Tapi orang Kelantan duduk caca boleh. Tapi duduk caca ni masuk ke apa dia? Tak. Duduk caca. Ya caca. Tak, caca. Tapi fa idza stawaita anta 'alal fulki. Tak. Terjemah lagu mana? Itu adakah dengan makna duduk situ? Tak ada. Mana ada boleh terjemah duduk. Bila kamu duduk tu dari situ terjemah berada situ. Mana duduk dengan sela ke? Duduk dengan
Larangan tak ada. Hatta pada manusia sendiri pun bila kalimah itu digunakan kan, tak, pada Nabi Nuh AS, fa iza stawaita anta 'alal fulk. Maksud kalau terjemah tu, bila kamu berada situ, berada Nabi Nuh tu berada kan, dalam keadaan duduk ke dalam apa, kita boleh bayar kan, sebab kita Nabi Nuh kita kenal dari sudut manusia tu. Kita tahulah dia sama ada duduk cacat ke ataupun duduk ke, tak ada masalah. Tapi dia bukan maksud dia duduk situ, duduk dari atas sela ataupun duduk dari atas singgah sana seperti maksud air raja. Tak ada. Dia tak ada makna. Sebab tu kita bahas istiwa ni tak ada isu. Tak. Ataupun ala atas arash tu, hak tu bukan daripada perkataan istiwa, hak tu perkataan ala tu. Seperti mana atas kapal tu bukan daripada kalimah istiwa kita tahu Nabi Nuh berada atas kapal tu. Berada atas kapal tu daripada kalimah ala juga. Jadi kalimah ala yang bermakna atas tu. Istawa ni digunakan dalam bahasa Arab untuk menyatakan sesuatu yang sempurna. Sebab tu fa iza stawaita an 'alal fulk, fa iza stawaita anta 'alal fulki, maksudnya apa? Bila kamu sudah berada di atas kapal dalam keadaan sempurna, barulah baca faqulil hamd. Dia ada makna sempurna. Dia ada makna yang sempurna sebenarnya. Jadi sini ni bila kita perhati 7 ayat berkenaan dengan istawa 'alal arsh, mesti dia berkaitan dengan langit dan penciptaan langit dan bumi. Dan lepas ayat dia mesti sama ada cerita tentang pentadbiran atau cerita tentang ilmu Allah SWT ataupun cerita tentang pemilikan Allah. Jadi sebenarnya ayat ini Allah Taala nak bagi tahu pada kita, itulah Rabb kamu, Allah yang menjadikan langit-langit dan menjadikan bumi dalam masa hari. Kemudian dia beristiwa di atas dalam keadaan apa dia nak gambar itu? Pentadbiran Allah ni. Mentadbir dengan sempurna. Bukan duduk sibuk dengan kalimah istiwa duduk. Ya tak ada kaitan duduk. Ya sebenarnya kalau istawa al-arsh pada tadbir ni dia memberi makna pentadbir yang sempurna. Seperti mana Nabi beritahu yastawi dak rukuk ke dak hatta yastawiya raki'an. Apa dia maksud dia? Hatta rukuk dengan sempurna. Bagaimana sempurna tu? Yastawi tu. Kemudian Nabi kata summa yakum hatta yastawiya qa'iman. Sehingga dia bangun dengan sempurna. Bagaimana sempurna tu? Yastawiya. Perkataan yastawi, perkataan istawa ni sempurna. Seperti mana kita kata istawu sufufakum, sempurnakan saf kamu. Dia tak ada mana duduk. Mana boleh, mana ada orang duduk, kecuali orang sakit ya. Sakit. Mana pada sudut bahasa tu dia tidak ada kaitan langsung dengan makna duduk, dengan makna berada, tak ada. Makna berada kau, makna duduk kau, dia tak ada kaitan langsung. Yang ada perkataan berada di atas tu kalimah ala tu. Kalimah ala yang dengan makna berada di atas tu. Itu tak ada masalah. Allah Taala bagi tahu Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dah. Allah SWT tu berada di atas arasy, istawa dengan sempurna. Sempurna apa dia? Mentadbir, memiliki dan juga mengurus. Dari sudut tu. Hal ini perkara yang sama juga. Ma min syafi'in. Allah Taala nak bagi tahu bahawa langit dan bumi ni bahawa pentadbir dia dengan sempurna. Tak ada campur tangan orang lain sikit abu. Dia belaka yang tadbir. Dia yang tadbir dengan sempurna. Ma min syafi'in illa min ba'di idznillah. Tidak ada siapa boleh bagi syafaat melainkan selepas dapat izin dia. Tengok. Syafaat di akhirat tidak ada, syafaat qahriyah tak ada. Syafaat malualah tidak ada. Tak, ma min syafi'in. Tengok, nafi. Tidak ada siapa-siapa boleh bagi syafaat illa kecuali min ba'di idznillah. Selepas Allah Taala bagi izin. Mana selepas Allah Taala kena izin dia kan, selepas Allah Taala kena. Tak. Kalau Allah Taala tak kena, Allah Taala ayat pada Nabi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfirallahu lahum. Tak, istighfar kau tak istighfar kau, istighfar 70 kali kau, Allah Taala kata Allah Taala tetap tidak akan apa. Bila Allah Taala tak kena. Tak boleh buat apa, Nabi tak boleh buat apa. Nabi Ibrahim ayat pada Allah SWT jumpa dengan ayah dia Azara kan. Tak. Ayah dia kata, ya Ibrahim, sekarang aku beriman. Tak. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, ayah aku ni telah beriman dah. Allah Taala buat kan? Nabi semua kira hadir dalam Bukhari dah. Allah nak ambil lepas dia tu ubah jadi binatang, lepas dalam neraka. Tak ada. Kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni siapa? Khalilullah. Tak, kekasih Allah. Kekasih Allah. Pas kita ada lagi orang yang lebih hebat daripada Nabi Ibrahim. Yang dakwa tak ada amal yang apa dah tiba-tiba baiknya dia boleh selamat di akhirat. Tidak ada. Tidak ada. Mala illa marrahim. Allah SWT kena adalah. Syafaat daripada Allah SWT. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kamu. Fa'buduhu. Sembahlah dia. Afala tadhakkarun. Tidakkah kamu mau ambil pengajaran? Tengok siap ayat tu. Semua cerita tentang kehebatan Allah SWT. Tak, bukan nak cerita tentang sifat zat Allah SWT. Tak boleh nak gambar kan? Kita tak tahu duduk ke apa ni. Melainkan kita tahu zat dia. Kita tahu zat ni. Kita tahu. Tak.
yang pasti Allah Taala bagi itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apa pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullah, itulah Allah Rabb kamu, fa'buduhu, semua hanya dia, ikut hanya dia. Afala tadhakkarun, kenapa kamu tidak mengingat? Ilahi marji'ukum jami'a, kepada dia semua akan kembali. Semua akan kembali berkumpul kembali menghadap Allah. Wa'dallahi haqqan, itu janji Allah yang benar. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'id. Tengok, dialah yang mula kejadian ni. Dia akan ulas semula kejadian ni. Pelik kau? Tak, dia yang jadikan kita sekarang ni. Lepas ni dia yang hidupkan semula. Allah Taala tanya, tak percaya akhirat, pelik. Tak. Bagaimana hidup semula apa mati? Dulu tak ada, jadi ada. Dulu kita tak ada. 90 tahun dulu, 100 tahun dulu tak ada. Jadi ada boleh. Lepas tu nak suruh ada pula, payah. Asal bagi tahu, innahu, dialah yang memulakan kejadian, dan dialah yang akan ulas semula. Apa ulas semula? Apa kena ada kehidupan akhirat ni? Liyajziyal ladzina amanu wa amilus, untuk balas orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil. Kalau tidak tak adil, dunia ni Allah Taala buat dunia tak adil. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sihat, ada orang sakit, ada orang cacat, ada orang sempurna. Allah Taala jadikan dunia tempat ujian ni, keadaan dia lagu ni. Nak tengok siapa yang jadi dia paling taat pada Allah Subhanahu. Itu saja. Betul Allah Taala buat dunia lagu ni. Para anbiya kena bunuh, nabi-nabi kena bunuh. Nabi kita dizalimi, nabi kita diperangi, nabi orang soleh-soleh lebih baik daripada kita. Nabi Yusuf kena penjara, salah ke apa dia? Daripada kecil lagi dia adik-beradik jual dia. Salah ke apa? Ini dunia Allah Taala buat berlaku. Nabi Ayub alaihissalam berapa tahun mulazamatul firash, tak boleh bangun, sakit. Berapa tahun? Daripada kaya, daripada senang. Ujian semata-mata. Sebab dunia bukan tempat Allah Taala nak zahirkan keadilan. Dunia ni tempat Allah Taala nak tengok bagaimana keadaan, lagu mana hamba taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat dia. Kalau kita faham hakikat ni, apa kita nak tahu apa bila keadaan tak sebi dunia kita terjejah. Sifat dunia lagu ni dah. Mari ujian dia. Kadang-kadang mari dengan takwini, kadang-kadang mari dengan tasyri'i. Kadang-kadang dia gabung dengan takwini dengan tasyri'i. Untuk tegakkan perintah dia ni, maka takwini kita terjejah, kehidupan kita terjejah. Nak tengok Allah Taala gaul belakang untuk Allah Subhanahu Taala zahirkan siapa dia benar-benar mukmin. Sebab tu dalam jihad perang ni tak ada semata-mata kerana perintah Allah. Nyawa kita terancam. Bagi juga bukan kita jadi seperti munafik. Munafik ni bila mari perintah Allah, nyawa dia terancam, minta izin. Itu sifat munafik. Itu usaha munafik. Ataupun orang mukmin ni bila jelas ni perintah Allah SWT, jalan terus. Sama ada menghadap Allah SWT ataupun kita duduk dalam atas perintah Allah SWT. Ni orang mukmin. Allah Taala beritahu kami hidupkan semula ni untuk kami balas. Di sana tempat mana Allah Taala kezahirkan keadilan sungguh-sungguh. Sebab tu di sana Allah Taala tak akan bagi dah pada orang kafir ni apa-apa nikmat. Dak kita baca surah Araf ke tak? Ahli neraka minta dengan ahli syurga, dak an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Dak tolonglah bagi sikit air atau makan. Gapo dia Allah Taala kata? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ahli syurga bagi kita pada neraka, Allah Taala telah haram dah pada orang kafir ini. Tak boleh setitik air, tak boleh dah. Tak ada dah. Nikmat di sebenar di akhirat ni Allah Taala tak akan bagi. Allah Taala hanya akan bagi pada orang mukmin. Dia orang mukmin ni Allah Taala tidak akan susahkan sikit abu. Dunia ni Allah Taala tengok hatta para anbiya pun disakiti. Sebab apa? Sebab ada kehidupan akhirat ni. Lajziyal ladzi, untuk kami balas daripada orang yang mana beriman dan beramal soleh dengan bil qis, dengan adil. Walladzina kafaru, ada pun yang kufur dengan Allah, lahum syarabun min hamim, bagi mereka ni minuman daripada air yang sangat panas dan azab yang pedih, dengan sebab kerana atas dunia mereka sentiasa kufur dengan ayat Allah. Huwallazi, cerita lagi tentang Allah. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya, dialah yang jadikan matahari itu bercahaya, wal qamaru, bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazila li ta'an, dia Allah lah yang tentukan tempat-tempat terbit dia, tempat-tempat cahaya dia tu, persinggahan dia tu, li ta'lamu adada sinina wal hisab, supaya tak kamu tahu bilangan tahun dan juga untuk kamu buat perkiraan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil, Allah Taala tidak jadikan semua tu dengan saja-saja. Kesahajan. Semua tu untuk kita belaka tu. Dak matahari untuk kita, matahari waktu semaya kita, bulan waktu hari kita, dak bulan gapo. Dak untuk hari kita. Semua tu Allah Taala ciptakan dengan hak, dengan kebenaran. Sebab tu kita kena kembali pada hak tu, bukan kembali pada Januari, Februari tu. Itu bukan hak. Dak. Hak ni apa dia? Ramadan, waktu bulan. Bulan Ramadan, bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini hak. Yufassirul ayat liqaumin ya'lamun. Allah Taala jelaskan ayat dia supaya kamu mengetahui. Inna fi ikhtilaf, begitu juga perubahan malam dia sia. Wa ma khalaqallahu fis samawati, dia apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, la ayatin, benar-benar ayat liqaumin yattaqun, untuk hamba bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد النبي ورسوله والحمد لله.